Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan selamat petang. Alhamdulillah hari ini bersama dengan hari Rabu. Hari Rabu hari Rabu 13 Januari tahun 2021. Alhamdulillah kita dah sampai hari ini. Alhamdulillah. Moga terus kekal istiqomah dalam apa yang kita lakukan. Saya doakan sebelum saya memulakan untuk topik hari ini, topik yang menarik untuk ibu-ibu. InsyaAllah saya akan berkongsi setiap hari yang berkaitan dengan baby, berkaitan dengan anak, berkaitan dengan parenting khususnya dalam bidang kepakaran saya lah, insyaAllah. Okey, hai Azlina, apa khabar, sihat? Okey, hari ini saya nak berkongsi dengan empat. Macam mana keadaan di sana? Okey, di kawasan anda. Okey, hari ini saya nak berkongsi empat cara. Okey, dalam ibu yang menyusukan anak ni bukan ada satu cara je, tapi ada empat cara sebenarnya. Ada empat cara yang dia boleh gunakan untuk keselesaan. Hai Datin Su, Datuk Seri Su, apa khabar? Now, wow. Seronok tengok Su hari sekarang. Okey. Okey, topik hari ini bolehlah bagi mereka yang ada baby boleh berkongsi dengan bagi mereka yang ada baby boleh implementkan kepada baby mereka. Bagi mereka yang dah tak ada baby, yang kecil, baby yang masih menyusukan tak ada, boleh berkongsi dengan orang lain ilmu-ilmu, insyaAllah ilmu yang bakal saya kongsikannya. Waalaikumsalam, hai cantiknya sahabat. Masya Allah, tabarakallah. Azlina, ini cahaya lampu ni, cahaya lampu. Hai Kak Lela apa khabar? Kak Lela dekat sana okey. MCO di sana kami MCO lagi, tapi PB masih lagi boleh bergerak dan masih lagi boleh bekerja lah. Hari ini 13 Januari tahun 2021, insyaAllah. Saya doakan agar seluruh sahabat-sahabat saya yang berada di Maya, yang akan menonton saya pada waktu live dan tak menonton pada live, pada live nanti tak menonton, saya doakan dia nonton selepas live. Saya doakan agar kalian terus dalam rahmat dan kasih sayang Allah yang sentiasa melingkari kehidupan kita, insyaAllah. Okay, hari ini hari Rabu. Kalau hari Rabu, kalau guru-guru saya di mana saya belajar, ada dimaklumkan kalau hari Rabu ni antara zikir yang disyorkan kepada kita adalah beristighfar sebanyaknya, iaitu astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa wal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Insyaallah amalkan sebanyaknya agar segala kemudahan tu akan hadir dalam hidup kita, insyaallah. Okey, alright. Hari ini saya nak bercerita tentang empat kedudukan bayi bila dia menyusukan ibu, dia menyusui ibu. Okey, empat kedudukan bayi, empat cara yang dia boleh gunakan. Okey, ada empat cara yang dia boleh gunakan untuk kedudukan yang selesa. Ramai yang menggunakan adalah satu kaedah, iaitu kaedah berbaring, iaitu dipanggil side laying. Side laying dipanggil adalah dia ada banyak dipanggil cradle hold, football hold, cross cradle, just cradle je. Okay, laying cradle, dia banyak cara lah. Dan saya menggunakan bantal. Ini bantal yang biasa digunakan oleh ibu-ibu yang menyusui bayi, yang biasalah. Okay, kalau yang ni saya ada boleh guna bantal biasa. Okay, ada boleh guna bantal biasa, ada yang boleh guna hai Munira, apa khabar, sihat? Hai Kak Asma. Ya Munira, lama tak jumpa kan? Lama tak jumpa. Ya je sekali jumpa baru kan. Alright, okay. Hari ini insyaAllah saya nak berkongsi bagaimana cara bayi untuk duduk dalam keadaan yang selesa bila dia menyusui dengan ibu dia. Bila dia menyusu dengan ibu tu selesa, anak pun selesa. Kita nak bila kita menyusu, bila seorang wanita dia dah memilih, yang mana dia dah memilih untuk menyusui bayi, seharusnya dia nak berada dalam keadaan yang selesa, baik bayi mahupun si ibu tu sendiri. Okey, saya akan berkongsi hari ini 4 tips. Okey, berapa? 4 Okey, iaitu yang ni dipanggil, okey, memang saya selesa nak ambil bantal ni. Kalau ada baby betul memang tak pakailah, mungkin baby tu besar sebab kebanyakan lah dah. Ada 2 je. Okey, 2 anak saya yang lahir adalah semuanya beratnya adalah 3 poin ke atas, 3.6 ada, 3.2, 3.4. Jadi maksudnya bayi tu besar. Bila besar dia tak ada masalah untuk kita memegang kan. Okey, saya ada sampel bayi. Hari ni kita ada bayi Dians yang teman saya. Ni bayi Dians.
by Dians. Okay, by Dians yang teman. Okay, hai, cakap hai. Okay, insyaAllah saya akan share pertama. Okay, pertama adalah dipanggil yang berbaring macam ni. Nama ya Allah ya Tuhanku. Okay, yang berbaring macam ni, yang duduk, yang ibu pegang, yang inline, yang macam saya tunjuk, yang mula-mula yang saya tunjuk hari semalam adalah posisi keadaan bayi. Maksudnya dia kena duduk dalam satu posisi, walau bagaimanapun cara dia duduk. Ada 4 cara ni pun dia tetap kena duduk dalam inline. Inline tu maksud dia macam ni. Bila dia baring, baby tu menghadap dengan perut kita. Baby tu straight, dia lurus. Dia lurus, tu yang dikata inline. Saya jauhkan sikit. Ya Allah. Okey, saya jauhkan sikit. Sekejap Okey, dia inline. Maksudnya dia inline tu dia memang kena lurus. Memang kalau boleh dia inline tu memang dia lurus tau. Dia lurus macam ni. Walaupun kita letak bantal, kita boleh letak tangan kita pun, baby tetap inline, dia menghadap kita. Bukan baby dia macam ni, bukan. Kebanyakan ibu-ibu yang sakit menyusukan, baby ni dia kedudukan baring macam ni. Kepala dia jadi sengit macam ni. Badan dia ni sakit. Dia sakit. Bila dia sakit, dia suailah dia akan menangis selepas menyusu. Ataupun dia akan menangis, dia memberi impact pada bayi. Kesan kepada bayi bukan pada waktu tu tau. Dia akan memberi kesan kepada bayi 2-3 jam selepas dia menyusu. Sebab tu kenapa bila kita tanya, bila ada yang macam keluhan lah yang akan mengadu dengan saya, dia kata, kenapa bayi saya dia akan sentiasa menangis. Lepas dia menyusu dia menangis, sebelum dia menyusu dia menangis. Kadang-kadang kita lupa cek kedudukan bayi ni sebenarnya yang membuatkan bayi tu tidak selesa dan dia rasa sakit. Bila dia rasa sakit, dia rasa terancam. Bila dia rasa terancam, dia rasa dia tak selesa lah. Bila tak selesa, dia akan mengeluarkan tangisan. Adalah cara untuk dia berkomunikasi dengan seorang ibu. Cara dia nak bagi tahu orang, dia boleh menangis je. Dia tak ada bahasa lain. Bahasa interaksi bayi adalah tangisan dia. Dengan tangisan dia tu kita boleh faham apa yang dia nak sebenarnya. Kadang-kadang ibu dia kurang pasti anak dia tu menangis sebab apa. Kebanyakan bila saya tengok anak tu menangis pun sama, disebabkan dia kurangnya kedudukan dia menyusu tu, dia tidak betul-betul selesa. Ada tak betul-betul selesa. Dan satu lagi, bayi apabila dia tengah menyusu, ini satu tips lain, bukan tips lain yang termasuk dalam tu juga, yang tak disarankan sebenarnya, kita menggoncang bayi macam ni. Ada yang menggoncang bayi macam ni tau. It's not good sebenarnya. Bayi tak boleh digoncang macam ni. Kalau betul-betul nak buai bayi, kena macam ni sekali dengan badan kita. Kita kena bergerak. Hari ni bila orang goncang macam ni, saya sebenarnya sampai tak erti nak cakap. Sebab tu anak dia kan, bila kita cakap kan tegang, mungkin nak menjaga hati. That's why bila kalau saya yang bantu untuk jaga, saya akan pegang belah-belahan. Sebab bayi ni dia sangat lembut. Kelahiran dia memang Allah yang latif ni, Allah yang maha lemah lembut ni, membagi yang sangat lemah lembut untuk kita bimbing dia. Sebab tu ada dalam ayat Al-Quran yang mana Allah bagi tahu, apabila lahirnya seorang anak, dia dibentuk oleh kita, dia seibarat seperti kain putih yang sangat bersih, yang sangat suci, ya kan. Jadi that's why dekat situ sebenarnya sangat penting ibu-ibu ni faham konsep yang sebenar macam mana bila bayi ni kita nak pegang betul-betul dengan keadaan yang lemah lembut. Sebab tu bila dia lahir, kita kena bagi salam, kena letak nama, kena ikut cara sunnah untuk belah mulut, kan ada juga yang buat untuk rambut dicukur dan ditimbang, ada juga. Dekat situlah sebenarnya dah tunjukkan kelembutan yang sangat indah yang Allah bagi untuk kita, dia menjadi guideline. Tapi hari ni bila kita buat sebab kita emosi kan, bila kita emosi, kita dah sakit, memang anak kita ni kita rasa macam ya Allah dia menangis je. Dan tolong mak ayah di luar sana, saya pun sendiri mengingatkan diri saya. Saya juga mengingatkan diri saya sendiri sebenarnya, mengingatkan diri saya yang mana bila dengan bayi ni memang kena sangat berlemah lembut, sangat berlemah lembut. Hai semua yang sedang menonton, Azlina, info yang terbaik, moga dapat beri manfaat kepada bakal-bakal ibu. Ya, insya-Allah. Tambah pula ibu yang kelahiran pertama, anak pertama, okey, anak pertama sangat penting ilmu ni. Anak kedua, anak ketiga mungkin dia tak rasa pada anak pertama, boleh diimplementkan, boleh digunakan pada kelahiran anak kedua, anak ketiga dan keempat nanti insya-Allah, okey. Itu yang pertama. Yang pertama, baring seperti biasa. Make sure bayi kita, baby kita make sure dalam keadaan inline. Inline tu maksud saya, dia memang macam saya tunjuk dalam gambar. Nanti tak apa, lepas ni pun saya akan masuk juga dalam gambar. Dia memang kena inline macam ni. Memang straight macam ni. Dia memang kena straight. Dia straight. Ini dipanggil adalah
berbagai cara. Ini adalah cara kita mendakap dia. Cradle dia panggil. Cradle yang memang lurus. Cradle. Ini cradle. Memang kita pegang dia macam ni. Dan kalau boleh, bila kita pegang tu, memang dia ni duduk atas kita punya ni. Kepala dia memang kemas. Letak je terus macam ni kan. Bila letak macam ni, kita boleh mampu pegang. Kadang-kadang tak sampai, it's okay tak sampai. Sebab tu that's why saya syorkan gunakan, carilah bantal apa-apa pun. Tapi ini memang bantal untuk menyusukan bayi. Menyusukan bayi, okay. Alright, okay. Itu yang pertama. Dia kaedah mendakap. Okay, kaedah dia kaedah mendakap bayi. Inline juga, walaupun nak berpindah. Okay, contoh. Yang satu lagi kita boleh panggil, iaitu cross cradle. Yang kedua iaitu cross cradle. Bayi ada masa dia tak suka tau ditukar macam ni. Bayi tak suka. Sebab tu kadang-kadang dia tak suka yang belah kanan, dia suka yang belah kiri je contoh. Ataupun dia suka yang belah kanan, dia tak suka yang belah kiri. Mungkin dia dah selesa dengan cara macam ni. Dan untuk tips nak pegang secara cross cradle ni, bila kita dah macam ni tadi, duduk keadaan macam ni, kita ubah dia posisi dia macam ni je sikit. Macam ni. Dan kita pegang dia macam ni. Masih lagi inline. Masih lagi, maksudnya dalam bayi tu paras yang sama. Paras yang sama maksudnya dia tak ada badan dia macam ni, tak. Mesti kena macam ni. Kena macam ni, dan kalau boleh perut dia tu sentuh kita punya kulit kita ataupun baju kita. Tak ada dia badan dia macam ni tapi kepala dia macam ni. Ini kurang tepat. Ini kurang tepat dan tak bagus pun kalau digunakan. Nanti lama-lama kepala bayi tu akan jadi sakit. Okey, akan jadi sakit. Alright. Okey, dia mesti kena macam ni. Make sure macam ni. Okey. Alright, okey. Yang tu dipanggil pegang macam ni, letak macam ni. Football cross cradle. Okey, tadi yang pertama dia dakap macam ni, betul? Yang pertama dia dakap macam ni. Okey, mungkin dapat boleh. Okey, yang kedua dia macam ni pula, dia tarik macam ni. Ni football hall dia panggil, buat macam ni. Okey, bila bayi tu duduk macam ni pun mesti kena inline tadi, maksud saya mesti kena inline juga, mesti, sebab dia ada 4 je cara. Yang pertama yang macam ni, okey, yang macam ni. Yang kedua tak berubah kepala dia, tetap macam ni, dan kita tarik macam ni je, supaya kita tak mengganggu dia untuk kita berpindah. Untuk maksudnya nak pindah ke belah sana, kita kena angkat dia. Sebab ada masa bayi kalau kita dah angkat dia tak nak tau, dia dah tak nak dah. Dia dah macam dia dah mengamuk, dia tak nak yang sebelah yang kita terpaksa angkat dia, pusing kepala, dia tak suka. So untuk menyelesaikan masalah tu, menyelesaikan cerita tu, boleh buat kaedah yang saya tunjukkan tadi. Letak macam ni, dan insya-Allah bila pindah macam ni, dia akan tetap selesa, insya-Allah. Okey. Dan seterusnya yang ketiga iaitu kaedah berbaring. Okey, berbaring. Alright. Kaedah berbaring ni adalah macam biasa je sebenarnya. Iaitu maksud saya macam biasa, bila kita baring, kita menggunakan kaedah mendakap tadi. Okey, mendakap. Mungkin bila berbaring, okey. Hai 9 orang yang dah menonton saya, terima kasih kerana masih menonton. Bagi mereka yang baru yang masuk nanti selepas live saya pun terima kasih juga kerana sudi untuk bersama dengan saya untuk mendengar sedikit celoteh saya berkaitan dengan bayi. Okey. Saya teruskan lagi dengan iaitu bila berbaring. Okey, bila berbaring, ibu pun sama duduk dalam keadaan yang macam ni. Bila kita letak anak kita, pastikan bila dia baring, dia pun tetap dalam keadaan sentuh perut kita juga. Tetap dia menghadap macam mengiring. Dia mengiringkan kita, dan mulut dia mesti besar dah dibuka. Bukan kecil tau, mesti besar. Mesti dia dah buka, dia dah bersedia. Bila dia masuk, dia ngap je, dia menyusu je. Melalui payudara, insya-Allah dia akan rasa selesa sebab kepala dia dan badan dia tidak terteling macam ni. Badan macam ni, badan tegak macam ni, tapi kepala macam ni, memang sakit leher. Tak percaya nanti lepas habis live saya, tak pun tengah live saya ni, cuba ambil air, minum dengan keadaan macam ni. Apa perasaan kita? Kita cuba buat dulu. Sebabnya kalau kita buat, kita akan tahulah kaedah dia. Alhamdulillah anak-anak saya semuanya menyusu badan. Alhamdulillah, tahniah Azlina, menyusu badan sangat bagus. Anda ibu yang hebat. Dan bagi mereka yang berjaya, alhamdulillah. Bagi mereka yang kurang berjaya pun tetap berjaya sebenarnya, berjaya di hati anak-anak. Ini adalah salah satu menyusui dengan susu ibu adalah satu fitrah yang memang Allah dah bagi, dah ada guideline pun yang memang kita sebagai wanita yang kena buat. Sebab tu kadang-kadang bila saya selalu share dengan di luar sana, memang banyak sangat nak share kan.
Saya akan selalu bagi tahu wanita adalah foundation. Wanita adalah foundation sebenarnya dalam sebuah keluarga. Terbaiknya wanita dalam keluarga, insya-Allah keluarga tu akan lebih harmoni. Hai Kak Aja, hai sepupu okey? Kak Salatifah, are you okay? Alright, okay. Ada juga, okey, satu lagi kaedah yang boleh digunakan. Pertama tadi, pegang macam ni, cradle. Saya guna bahasa yang mudah difahami. Pegang macam ni, pegang macam ni, lurus. Messi inline tu maksudnya lurus. Lurus macam ni, Messi lurus. Okey, yang pertama. Saya ulang balik Yang pertama, cara nak pegang, nak menyusun Messi kepala, semua badan dia terarah kepada ibu. Walau ini dalam keadaan duduk. Ini dalam keadaan duduk. Terbaik perkongsian dia. Terima kasih banyak. Okey, harap-harap sihat di sana insya-Allah. Don't worry. Sikit je tu. Okey. Dah duduk dalam macam ni, dalam inline. Yang pertama inline. Dia memang basic dia, bayi mesti dalam keadaan yang bersedia dan dia menghadap kita macam ni. Make sure bersedia. Hai Rifkah Nazari, apa khabar, sihat? Baby okey? Lama tak pernah jumpa lagi baby kan? Okey. Yang kedua, mendakap juga macam ni. Saya guna bahasa pasar yang mudah difahami yang mudah difahami. Mendakap juga macam ni, ubah dia tarik macam ni je. Nak berpindah daripada kanan ke kiri, kiri ke kanan. Nak pindah macam ni je supaya kepala dia, okey, maksud saya bila kita buat macam tu, kita tak ubah diri dia seterbuta banyak. Semua sekali maksudnya. Kita ubah keadaan diri dia je, sikit je kita alih dia supaya dia selesa, bayi tak rasa ini yang lain pula. Tak, dalam kepala dia benda yang sama, sedangkan dia tak tahu iaitu adalah daripada kanan ke kiri dan kiri ke kanan yang dipindahkan. Okey, itu yang kedua. Yang ketiga, berbaring. Kaedah berbaring pun sama. Bayi tetap kena baring. Ramai yang cakap tak pandai, takut. Cuba dulu buat kaedah berbaring ni. Okey, saya sure sangat-sangat kaedah berbaring ni, supaya bila kaedah berbaring kita laksanakan, kita juga mampu dapat kualiti tidur yang sangat baik. Bagi ibu-ibu yang tak dapat menyusu dengan keadaan yang baring, dia agak penat sebab dia kena bangun dan dia kena duduk menyusukan anak. Ada waktu ketika ibu dia kena berani, sedikit berani. Okey, letak anak dulu, baringkan dia, letakkan, sendarkan bantal. Dia duduk dalam keadaan mengiring dan kita mengiring terarah kepada bayi. Dan waktu tu kita letak dekat dia dengan keadaan yang berbaring, insya-Allah bayi akan pandai. Kebanyakan yang risau, bantal kepala tak ada bantal. Okey, letak bantal yang sedikit lembut. Tak pun nak letak tangan pun boleh. Betul, nanti kita halih. Kaedah berbaring mak pun tidur sekali kat Salatifah. Ya, memang pun kaedah berbaring lah paling best. Sebab apa? Bila malam tak perlu dah nak bangun, bila kita boleh suakan anak dengan keadaan yang sangat mudah, dan kita sendiri akan dapat kualiti tidur yang sangat baik. Bila mak berada dalam kualiti tidur yang sangat baik, anak juga akan sihat, insya-Allah. Emosi kita pun akan rasa mudah. Kita pun akan rasa macam senangnya menyusukan anak sebenarnya. Bila ada teknikal, bila ada praktikal yang betul, ada ilmu yang betul, insya-Allah kita akan menyusukan dengan betul. Hai Pidah, apa khabar? Okey. Dah 3 kan berbaring. Okey, berbaring, cross, ni cross dipanggil. Dan ada satu lagi dipanggil football hall. Football hall ni dia buat macam ni. Memang betul-betul bayi tu duduk di sisi ibu. Okey, di sisi ibu dia macam ni, betul-betul duduk. Dia tak ada cross cradle, dia football. Football ni macam kita pegang bola. Okey, pegang bola. Bayi pun basic sama, inline juga, menghadapkan kita. Dan bantal ni, okey, bagi mereka yang ada bantal ni, letak bantal ni betul-betul bawah ni, dan tangan dia macam ni. Dan kita akan lagi menyusu dengan mudah. Biasanya kalau nak buat dekat sofa yang tinggi pun boleh. Ada sofa yang tinggi pun boleh. Bantal susun tepi. Sebab kadang-kadang kita nak yang ni disyorkan kepada ada anak kembar. Anak kembar sangat disyorkan cara macam ni. Sebab kiri dan kanan akan dapat 2. Bila dapat 2 tu akan lagi stimulate pada susu. Dan rangsangan breast dengan otak dia akan lagi cepat. Yang dia bagi tahu kena produce susu sebabnya kena cepat-cepat. Sebab apa? Sebab kita ada customer, dia kata. Kita ada permintaan yang sangat tinggi. Bila ada permintaan yang sangat tinggi, kan, permintaan daripada seorang anak, daripada susu ibu dia, maka kita punya mind, kita punya our body, kita akan bekerja untuk membanyakkan lagi susu. That's why lah kadang-kadang orang yang ada anak, kadang-kadang di sebelah dia menyusu macam ni, dan sebelah lagi dia akan pump. Dia akan pump untuk apa? Tujuan dia untuk meningkatkan pengeluaran susu ibu tu dengan lebih baik. Okey, ada 4 hari ni yang saya kongsikan. Saya harap sangat-sangat yang 4 ni
Bagi mereka yang ada anak kecil, boleh digunakan kepada anak kecil lah. Bagi mereka yang dah masih merancang ataupun masih belum dan sedang mengandung ataupun bakal akan datang, bolehlah berkongsi ilmu ni kepada orang lain, mereka yang di luar sana yang memerlukan. Kerana apa? Hari ini kelahiran dan penyusuan tak dapat dipisahkan. Okey, tak dapat dipisahkan. Betul, ada yang boleh cakap keadaan sekarang macam-macam boleh kita gunakan botol, gunakan ni. Dan saya sebagai orang yang memperjuangkan dalam breastfeeding agar tujuan saya memperjuangkan dalam breastfeeding ni agar kehidupan anak-anak tu boleh kita bantu yang mana kita mampu. Kan kita mampu dengan adanya susu yang neutral, susu yang bagus, susu yang baik yang memang Allah dah kirimkan untuk kita, yang Allah sediakan dana untuk kita, untuk anak kita, dan kita hanya asbab untuk menyampaikan sahaja, insya-Allah. Alhamdulillah. Apa khabar Fahmi? Sihat? Alright, okey. Dan itulah 4 kaedah yang saya gunakan. Kadang-kadang ada juga yang mak tu cakap bila anak tu menyusu dalam keadaan baring, dia takut hidung anak dia. Kalau duduk keadaan macam ni, takut hidung anak dia terkena dia punya kulit dia, takut tak boleh bernafas. InsyaAllah ini saya punya perasaan saya yang saya selalu cakap dengan orang. InsyaAllah tak ada apa-apa. Kita yakin bila kita buat tu, kita dah tengok dah macam mana keadaan kondisi dia. Rifka Nazari thank atas perkongsian. Ya, sama-sama. Dah lama sebenarnya nak berkongsi benda-benda yang macam ni. InsyaAllah akan keep sharing untuk benda-benda yang macam ni, agar kedudukan bayi tu dia selesa, bayi selesa, mak happy. InsyaAllah keceriaan tu akan berlaku dalam keluarga. Sebab ibu ni dia pain je, dia sakit je yang dia rasa macam dia tak boleh dah. Dia cakap macam tu. Sebab nak jumpa orang yang cakap boleh, bukan dia senang kan. Nak ambil handphone, nak contact orang pada waktu yang dia tengah sakit, dia rasa bukan masa dia. Alright, okay. Saya doakan anda yang di luar sana yang masih lagi menyusui, yang sedang menyusui bayi, yang bakal menyusui bayi, okay, yang dah menyusui, alhamdulillah, tahniah. Yang bakal menyusui, insya-Allah saya doakan anda terus kekal istiqomah dengan apa yang anda lakukan, agar segala kebaikan demi kebaikan sentiasa berada dalam rahmat dan kasih sayang Allah. Alright, itu sahaja daripada saya untuk hari ini. Terima kasih kerana dah menonton live saya. Munirah, tahniah dapat membantu orang. Seronok dapat jumpa Ustazah Asma Harun kan. Kakak pun happy. Okay, Azrina, thank you sebab dah tonton sampai habis. InsyaAllah saya doakan sepanjang kita PKP, saya doakan agar rezeki anda melimpah ruah, yang tak disangka-sangka datang dengan apa yang anda lakukan, insyaAllah. Okey, itu sahaja untuk petang ini, dan kita akan berkongsi lagi. Wow, kita pun bakal terima baby. Tahniah Azlina. Nak dapat lagi baby. Tahniah. Meramaikan. Okey. Usia kita boleh lagi, insya-Allah. Doakan saya juga. Aduh, ada rancang juga, insya-Allah. Ada merancang, insya-Allah. Okey, itu sahaja untuk hari ini. Okey, bye semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.